Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين ابن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ada pun berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya kepada Allah. Kalau tak silapnya disitulah kita sambung muzakarah kita pada pagi ini, iaitu masih lagi membahas tentang makna ketuhanan, makna hukum ketuhanan. Iaitu bila sebut kata Tuhan tu mestilah kita kena reti bahawasanya hukum bagi ketuhanan dua perkara, iaitu dia tak berajak gapo-gapo, al-istighna'uhu ta'ala, istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu, terkaya dia daripada tiap-tiap barang lain, artinya tak berajak gapo-gapo dia daripada barang lain, maknanya lepah sebuah serbi daripada benda lain. Tu lepas sebuah serbi daripada benda lain tu, secara automatiknya kena reti kata dalam hati kita tu terlekat 23 akidah, 23 aqaidil iman.
26. 26. 26 deh. 26 aqaidil iman. Iaitu sebelah yang wajib kita i'tiqad dengan wujub, sebelah yang mustahil kita i'tiqad dengan istihalah. Kemudiannya terheret erti lagi pula, Tuhan tu tidak mengambil faedah pada segala perbuatannya. Jadi berapa itu? 22, 11 campur 11, 22. Campur dengan tiada mengambil faedah Allah Ta'ala itu pada sekalian perbuatan dan hukumnya itu, jadi 23. Lawan dia 23, jadi 24. Serta dengan lawan dia tu 24 dah. Kemudiannya harus bagi Allah Ta'ala mengadakan dan meninggalkan mengadakan makhluk ni 25. Kemudian lawan dia tu jadi 26. Itulah 26 tu. Sebab tu dia katanya, dia kata dalam kitab lah lepasnya, dan lawan daripada dua itu dua pula. Lawan daripada dua. Mana dua? Yang pertama, tiada mengambil faedah Allah Ta'ala itu, tidak orang panggil ada gharak, tujuan yang menguntungkan kembali kepada Allah pada segala perbuatannya dan hukumnya. Dan keduanya, tiada wajib ia Allah berbuat mungkin atau meninggalkannya meninggal berbuat mungkin. Hanya harus saja. Sebab lepas ke tu kalau orang panggil wajib Tuhan buat makhluk, maknanya tak lepas Tuhan, maka tidak terkaya Tuhan, maka bukan ketuhanan, ternafi makna ketuhanan. Jadi lawan dia pun 2 pula, jadi 4. Maka himpunkan olehmu dengan 22 yang dahulu. Tu. Maka jadilah perhimpunannya 26 akidah, mana 26 aqaidil iman yang terheret erti. Tu tika turut faham dia panggil. Terheret erti tika turut faham bila sebut kata Tuhan dak berajak gapo-gapo, istirna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu, terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang lainnya. Bila sebut kata Tuhan tu gak erti dah. Makna dia tu erti dalam hati kita. Bukan duk suruh bila tu dah. Maka sebab itulah orang yang tak mengaji, tak belajar ilmu tauhid, tak sama bila disebut Tuhan dengan orang yang mengaji ilmu tauhid sebut Tuhan. Tu. Beza. Sehabis-habis beza lah. Sehabis-habis beza. Tu. Tak sama. Orang mengaji tauhid, walau sebut Tuhan sepatah tu, dia faham makna ketuhanan. Maka dalam hati dia tu terlekat mari segala 26 tadi tu. Pada pihak makna yang pertama, zat yang nak menjadi Tuhan tu mesti tak berajak gapo-gapo. Mesti lepas sebuah serbi daripada benda lain. Itu dia panggil ghani mutlak, ghina mutlak. Tu sebagaimana Tuhan kata, wallahu huwal ghaniyyu. Allah itu ghani. Apa ghani? Kaya, kaya dengan makna kaya mutlak. Ghina mutlak. Tu ghani bil itlaq dia panggil. Bukan bil qaid, tidak. Apa makna kaya mutlak? Yakni tak berajak apa-apa, lepas sebuah serbi daripada benda lain. Maka terheretlah segala hak kita ngaji sifat 20 dulu. 26 akidah, setengahnya wajib iaitu 12. Kita i'tiqad dengan wujub, dan mustahil 12 yakni kita i'tiqad dengan istihalah. Bila sebut kata Tuhan lepas sebuah serbi daripada benda lain, Tuhan tu tak berajak gapo-gapo, Tuhan tu mestilah terkaya daripada tiap-tiap benda lain, maka mesti ada dia. Mesti tentu tidak tiada dia. Mesti sedia dia.
tentu tidak baharu dia. Mesti kekal dia. Tentu tidak binasa dia. Mesti tak serupa akan yang baharu dia. Tentu tidak serupa dia akan yang baharu. Mesti ada cara-cara zat dan tak berajak kepada orang lain yang menjadi. Itu masuk qiyamuhu bi nafsih. Nah, tentu tidak berhajat kepada benda lain atau ada cara-cara sifat apatah lagi jirim atau arak. Tu. Mesti di zat dia ada sifat sama, basar dan kalam. Tu. Tentu tidak pekak, buta, bisu. Kalau tidak dia berhajat lah. Tak lepas dengan benda lain lah. Dia berhajat kepada doktor nak menghilangkan kekurangan yang ada pada zat dia. Mesti keadaannya Allah yang mempunyai sifat pendengar, pelihat dan perkata. Tentu tidak keadaannya Allah Ta'ala yang mempunyai sifat pekak, bisu dan buta. Mesti dia tidak mengambil keuntungan pada setiap perbuatan dan hukuman dia. Tentu tidak dia mengambil keuntungan, gharak, faedah yang kembali keuntungan tu kepada diri dia pada setiap perbuatan dan hukuman dia. Mesti harus saja dia mengadakan dan meninggalkan mengadakan makhluk. Tentu tidak wajib atau mustahil dia mengadakan dan meninggalkan mengadakan makhluk. Terheret reti itu. Terheret reti faham dalam hati kita tu. Itu kita pegangnya kita tadi tu. Sepertinya beginilah contoh. Orang Arab sebut durian dia tak biasa tu. Tak pernah sekali habuk pun jopok dengan durian. Jangan kata makan. Tengok depan mata biji buah durian pun tak pernah. Cuma kenal nama saja. Dengan orang yang orang Melayu yang bukan setakat tengok durian, cekoh makan dah. Dah. Jadi beza tu. Orang Arab sebut durian, orang Melayu sebut durian tu tak sama. Orang Melayu sebut durian terheret reti dah segala makna-makna bagi durian. Nah. Ada pun orang Arab sebut durian tu tak reti apa lagi tu boleh duk sebut saja. Samalah orang yang tak mengaji ilmu tauhid sebut Tuhan, dia reti sebut saja Tuhan. Tapi makna ketuhanan tak tahu menata apa. Nah, orang mengaji ilmu tauhid sebut sepatah je Tuhan. Dalam hati dia tu rauh. Tu. Ada segala simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Ni orang panggil aqaidil iman. Ni orang panggil aqaidil iman. Simpulan-simpulan atau tambatan-tambatan bagi kepercayaan. Tu kenapa? Kerana dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Bukan duk sebut saja tidak. Tuhan tu mesti dia tak berajak gapo-gapo. Wallahu huwal ghaniyyu. Maka dipahami daripada situ ulama kata Tuhan tu mesti istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu. Mesti dia tak berajak gapo-gapo, terkaya dia daripada tiap-tiap barang lain. Dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Tu Tuhan kata lagi. Wa antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tak berhajat gapo-gapo. Allah terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Wa antumul fuqara, dan kalian semua, hei manusia. Khitab asalnya kena kepada manusia lah. Tapi bukan hanya manusia saja tak boleh lepas dengan Tuhan. Semua makhluk masiwallah, barang selain daripada Allah ni, walau sebuti zarah, walau sebuti kuman, walau sebuti batu, walau sebiji pasir, walau seurat rambut, walau sekelip mata, walau segerak diam, walau satu nafas turun naik, walau apa sahaja benda yang halus-halus, walau satu deruan angin, tak kira lah. Semua sekali tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Berhajat kepada Allah mana tak boleh lepas. Maka hari ini kita sambung lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, dan ada pun berkehendak, yakni berhajat. Berkehendak dengan makna berhajat. Berhajat dengan makna tak boleh lepas. Gitu. Tak boleh lepas, itu makna berhajat. Sebab kita ni manusia sebut kata berhajat ni kak. Bila berhajat ke Tuhan? Tanya semaya hajat je lah berasa berhajat ke Tuhan.
Kalau tidak semaya hajat gak tak berasa adalah berhajat ke Tuhan. Nah, tu kita. Maka nak wi kita faham kata sama ada kita tu rasa berhajat ke Tuhan ke tak berasa berhajat ke Tuhan ke kita tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu maksud. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Nah. Nak nyawa, nak ngatur, nak kelip mata ni, nak satu kelip. Tu semua Tuhan belaka tu. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Tak ada satu puya, tak ada satu masa, satu saat, satu detik pun kita tu boleh lepas dengan Tuhan. Tak ada. Itu makna dah berkehendak dengan makna berhajat. Berhajat dengan makna tak boleh lepas. Nah. Jadi kalau gitu, dan ada pun berkehendak dan ada pun tak boleh lepas oleh tiap-tiap barang yang lain. Yakni barang yang lain tu kita makhluk ni lah masih wallah, barang selain daripada Allah. Itu makna barang yang lain. Tak boleh lepas barang yang lain kepada Allah. Bila sebut kata kita tak boleh lepas dengan Tuhan, makhluk semua tak ada sebutir pun boleh lepas dengan Tuhan. Semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Semua berkehendak kepada Tuhan, makna semua berhajat ke Tuhan, dengan makna semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Sama ada dia berhajat ke tak berhajat, dia rasa berkehendak ke tak berkehendak ke Tuhan, hakikatnya dia tak boleh lepas dengan Tuhan. Dah. Bila sebut kata tiap-tiap barang selain daripada Tuhan semua tak boleh lepas dengan Tuhan, maka masuk makna terheret reti. Tu terheret reti dalam hati kita. Terheret reti. Nak kata mana? Automatik faham. Tu bahasa standard sikit lah. Terheret reti mana? Automatik faham. Tu. Automatik reti dalam hati kita. Dan tu maka masuk di dalamnya, masuk dalam tu. Tak ada hijau masuk dalam tu. Mana terheret reti dalam hati kita tu bila sebut kata Tuhan dia tak berhajat gapo-gapo, muga lain tak boleh lepas dengan dia. Terheret reti dalam makna kata muga lain tak boleh lepas dengan dia tu. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayah. Mesti dia hidup. Tu. Mesti Tuhan tu hidup. Maksud sifat. Maksud satu sifat ma'ani. Bapa dah kalau dia mati, kalau Tuhan tu mati, orang berajak ke tak pada orang mati? Tak ada berajak dah lah. Orang lah ni kalau nak minta projek, tak ada pergi minta dah dengan Tengku Abdul Rahman, walaupun dia pun Perdana Menteri Malaysia, tapi dah mati dah. Orang lah ni minta dengan Ismail Sabri lah pula. Tu contoh tu, nak kita mudah faham. Tu pas Tuhan. Tuhan sebab tu dia hayyun la yamut. Hidup tak mati-mati. Kita hayyun juga tapi yamut. Nak tu ni. Tu sebab tu lah Tuhan pula suruh kita nak bergantung dengan dia. Kerana dia hidup tak mati-mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Iktimadlah hati kamu di atas yang hidup tidak mati-mati. Siapa? Dia, Allah tu lah. Tak ada dah hak hidup tak mati-mati. Kita makhluk ni, hidup pasti mati. Ada pasti binasa. Kalau kita hati duk iktimad, duk bergantung mengonek-ngonek dengan hak hidup pasti mati ataupun hak ada pasti binasa, tak kalau mati sesuatu yang hidup, tak kalau mana binasa benda hak ada tak ada, hilanglah tempat paut, tempat bergantung kita. Ketika tu lemahlah kitanya. Tu. Adapun Tuhan hidup tak mati-mati. Maka sebab tu selagi hayat kita hidup, kita bergantung mengonek-ngonek dengan Allah hati kita. Lapar jiwa, lapar dada. Tu orang panggil kaya jiwa tu. Nabi kata laisal ghina an kasratil arad. Laisal ghina an kasratil aradi. Bukanlah kaya tu dari kerana banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya sebenar-benar kaya ialah orang yang kaya jiwa. Mana tak berajak jiwa dia pada benda selain daripada Allah. Apa? Sebab Allah memada dah, mencukupi. Tu kalau kita sahulah tu. Tapi nak cerita kot seleding dulunya.
Bila sebut kata muga lain tak boleh lepas dengan dia. Iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Berhajat tiap-tiap barang selain daripada Tuhan tu kepadanya, kepada Tuhan. Bila sebut kata muga lain tak boleh lepas dengan dia, berhajat ke dia belaka, tak ada satu pun hak boleh lepas dengan dia, maka reti pula dalam hati kita mesti dia tu hidup. Nah, tentu tidak dia mati. Tu apa? Dah kalau dia mati, dia tidak bersifat dengan hidup, tentu dia mati. Pas kalau dia mati, ada lagi orang nak berajak ke orang mati? Itu dak lah, dia sendiri tak boleh buat apa sekarang. Maka masuk sifat perhidup, sifat hayat, sifat perhidup. Tu tengok. Habis. Dan ilmun, mesti dia bersifat dengan pengetahuan, tentu tidak dia bodoh. Masuk dengan dua gitulah, nah. Masuk hak wajib dengan jalan wujud, masuk masuk tu terheret reti dalam hati kita tu. Itu makna masuk dah. Automatik faham dalam hati kita. Mesti dia bersifat dengan ilmu, tentu tidak dia bodoh, tentu tidak dia jahil. Tu lagu tu. Tu. Bukan duk masuk lekat dalam kitab ni, bukan duk cakap bila saja tak jadi. Hati kita tu mesti kena faham, dia panggil. Mesti kita kena faham dalam hati kita. Oh, bila sebut kata benda lain tak boleh lepas dengan dia, oh kalau gitu mesti dia tu bersifat dengan pengetahuan, tentu tidak dia bodoh. Tu. Apa kalau dia tidak bersifat dengan pengetahuan, bermakna dia bodoh. Orang bodoh ni orang berajak ke dak orang bodoh? Kita ke. Ni cara mudah-mudah lah mikir. Tu kita. Kalau motor kita rosak, ada kita nak suruh tukar masak mari baiki motor. Tak pernah sabar lah orang panggil. Muka dia bukannya tukar baiki pomen, baiki motor. Orang tak berhajat lah ke dia. Muka dia tu tak ada ilmu pengetahuan pada membaiki motor. Dia hanya pandai masak-masak. Maka kita tu bila baiki motor, rosak motor kita pergi hantar ke pomen. Sebab pomen itulah hak pandai orang panggil nak baiki motor. Tu tengok. Pada makhluk ni pun kita tak berajak kepada hak tak reti. Hak bodoh. Tu bila kita lapar, ada kita pergi panggil pomen suruh masak, nak sabar dah. Panggil tukar masak lah, moga ilmu dia, baidah dia, medan dia, kemahiran dia. Tu orang panggil contoh nak bagi mudah faham tu. Artinya kalaulah orang panggil zat Tuhan tu tak bersifat dengan sifat pengetahuan, bermakna dia bodoh. Kalau dia bodoh, bagaimanalah barang selain daripada dia tu tak boleh lepas dengan dia. Tu lepaslah duk cari hak cerdik lah. Apa aku Tuhan ni bodoh. Tu maka boleh ke dia bodoh? Tak boleh lah. Kalau dia bodoh, bagaimana dia ada alam makhluk sebesar gemua ni? Tu maka mesti dia bersifat dengan ilmu, tentu tidak dia bodoh. Masuk tu dua dah. Jadi 4 dah situ. 4 tu kerana hak wajib i'tiqad dengan wujub, yang mustahil kita i'tiqad dengan istihalah. Gitu dah. Dan kudrah, tu masuk pula sifat kudrah. Sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Bila sebut kata Tuhan tu tiap-tiap barang selain daripada dia semua berhajat kepada dia. Mana tiap-tiap barang selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Walau sebutir kumel, walau sebutir batu, walau sebiji berah, walau sebiji pasir sekalipun, semua tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala. Bila sebut kata semua tak boleh lepas dengan Allah, terheret reti, automatik mari dalam hati kita, automatik faham dalam pegangan kita, dalam hati kita, dalam hati sanubari kita ni, mesti zat Tuhan itu bersifat dengan sifat kudrah, perkuasa. Tentu tidak dia lemah. Tentu tidak dia lemah. Kenapa? Kalau dia tidak bersifat dengan sifat perkuasa, mesti dia lemah. Kalau lemah, bagaimana dia nak buat makhluk ni?
Nah, dia tak boleh nak buat walau sebutir kumel, walau sebutir pasir, walau sebelah sayap nyamuk sekalipun. Tu. Maka bagaimana makhluk ni nak apa? Tak boleh lepas dengan dia. Lepaslah muka benda lain. Tu hak jadikan makhluk ni bukan Allah sebab dia lemah. Tak boleh terima lagu tu. Mesti dia bersifat dengan sifat berkuasa. Tentu tidak dia lemah. Terheret dalam hati kita lagu tu. Automatik faham lagu tu. Itu tengok. Dan iradatun, dan iradah mesti dia bersifat dengan sifat penentu. Tentu tidak dia tidak bersifat dengan sifat penentu. Sama ada babuk ke, nyanyuk ke, lupa ke, tergagah ke, atau dengan secara ilat tabiat ke, semula jadi dia panggil. Tidak. Gapo hak berlaku ni, hak dia buat, mesti gapo hak dia tentu, dia nak. Kerana dia fa'ilul mukhtar. Dia sang pembuat yang maha nak, maha memilih. Bukan dia buat dengan bergamuk-gamuk begitu je dah. Tu tengok dah. Kalau dia tidak bersifat dengan penentu, pasti dia bersifat dengan lawan bagi penentu, lawan bagi iradat. Kalau dia bersifat lawan bagi iradat, bagaimana makhluk ni tersusun, tersistem, ternizam begitu sekali indah, begitu sekali cantik, begitu sekali hebat ni. Tu tengok. Dalil kata bahawasanya berlaku perkara ada pada kita ni ialah apa hak Tuhan nak, bukan atas jalan semula jadi tabiat atau tergagah terpaksa. Tak. Dia sendiri nak lagu tu. Dalilnya banjir itu cukup dah. Banjir bulan 12 itu tu. Kerajaannya duk bersiap sedia nak hantar bantuan ke tempat hak kebiasaan hukum adatnya berlaku banjir. Secara adatnya hak berlaku banjir gak patah timur mana tu lah. Demo duk ready lah nak hantar kat mana. Tahu-tahu banjir hak tempat tak pernah berlaku. Bukan tak pernah berlaku langsung, berlaku juga lama dah tapi gak. Lah berpuluh-puluh tahun tak berlaku, tiba-tiba berlaku. Tu tengok. Ada Tuhan tanya dulu ke penduduk Shah Alam. Penduduk Shah Alam, aku nak pergi banjir ni. Pas penduduk Shah Alam pakat protes, pakat demonstrasi. Jangan Tuhan. Kami tak bagilah Tuhan. Kami kalau mu buat banjir, kami tak nak semaya dah pan ni. Kami nak lawan dah mu pan ni. Tuhan pun letih, sedih Tuhan. Tak boleh lah buat aku gapo aku nak. Dah. Tuhan apa lagu tu, bukan Tuhan lagu tu. Dia tak ada berjemuk kira dengan kita dulu. Dia nak sedia kala lagi dia nak buat gitu. Maka bila siapa masa pak dia buat. Dia tak ada kira dengan kita. Kerana dia lepas sebuah serbi ke tak dia? Tu dah. Maka bila sebut kata tiap-tiap benda lain tak boleh lepas dengan dia, pasti dia bersifat dengan iradat. Pasti hak apa dia buat tu dengan dia nak. Itu makna fa'alul lima yurid. Tu. Sebab tu kita tak boleh lepas dengan dia. Kita tak boleh lepas dengan dia. Tak boleh lepas nafas demi nafas. Tak boleh lepas. Allah. Anak cerita benda ni kena masuk ke ilmu tasawuf jugalah. Tak pada dengan ilmu tauhid ni lah. Sebab itulah kata Sayyidi Ahmad Dardir, Sayyidi Ahmad Ad-Dardir, Al-Azhari, guru bagi para masyayikh di Al-Azhar Asy-Syarif. Kubur dia pun di dekat dengan Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Dia katakan, inna nihayatat tauhidi hiya at-tasawwuf. Sesungguhnya setinggi-tinggi bagi ilmu tauhid, penghabisan bagi ilmu tauhid itu ialah tasawuf. Mesti kena masuk ke ilmu tasawuf. Supaya gapo hak kita i'tikad dalam hati kita, hak kita pegang mu'taqadat, benda hak kita sipu dalam hati kita tadi tu, dak diusahakan supaya kita kecap rasa manis dia, halawatul iman. Kemanisan iman tu hendak kita usaha untuk kita rasa. Dah habis situ. Jadi bila sebut kata Tuhan tu tiap-tiap benda lain tak boleh lepas dengan dia, reti pula dalam hati kita mesti dia bersifat dengan iradat. Mesti dia bersifat dengan iradat. Tentu tidak lawannya. Gitulah dah. Masuk reti gitu selalu dah. Dan hayyun sini makna kaunuhu hayyan dah. Kalau hayyun tu zat,
zat yang hidup. Maksud kehendak sini ialah kaunuhu hayyan, sifat maknawiyah tu. Tapi dia tulis ni atas jalan tasammuh fil ibarah lah, bermudah-mudah pada ibarah. Dengan orang panggil harapan musannif Syekh Zainul Abidin, atau kita kenal dengan Tuan Minal ni, kubur dia nya di ni je, di Pulau Pinang ni. Al-Filfilani, sebab tu gelar dia tu Filfilani. Dia orang Pulau Pinang, dia orang Fatani. Orang Fatani ngaji Mekah, kemudian balik daripada Mekah pergi ke Fatani, buka pondok dah. Kemudian berhijrah ke Pulau Pinang, buka pondok di Penang. Yang meninggal di Penang lah, di Pulau Pinang. Kalau ada masa ke gapo, kalau bila khatamnya, seeloknya kita pergi ziarah lah kubur dia, buat pakat-pakat tu Puan Zainora dengan jemaah muslimat dan mana-mana ikut orang panggil pengajian kita start daripada awal. Kita nak hampir khatam dah kitab ni. Dah sikit lagi tu. Tu seeloknya kita pergi ziarah kubur pengarang kitab. Bukan jauh dah, kalau Fatani tu payah juga. Ni boulder tak buka ni Pulau Pinang ya. Pakat-pakat sewa sewa van ke, sewa bah ke, kita pakat pergi ziarah di maqam Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani Al-Filfilani ni. Kemudian kita pergi ziarah tutup guru yang masih hidup, minta doa, minta barakah pada diri kita, hidupkan budaya ziarah, menziarahi. Kata apa nak ziarah yang meninggal wafat dah, orang wali, orang aulia ni jangan mengata mati yang gitu. Ziarah dia seperti ziarah saat dia mati tu, sepertilah kita ziarah dia saat dia hidup juga. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah. Tidak ragu-ragu para alim ulama ni, orang yang mati di jalan Allah, setiap detik, setiap masa mereka tu senantiasa nak berjuang agama Allah, li'ila'i kalimatillah, nak meninggikan kalimah Allah. Maka bila mereka wafat, mereka tu bukan semata-mata wafat mati begitu saja. Jangan kamu kata dia mati tak ada guna. Adanya bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka tu hidup di sisi Allah lah rezeki mereka. Jadi kita pergi ziarah bila dah sudah tahlil sikit, baca yasin sikit. Bukan menyembah kubur. Kalau menyembah kubur tu duduk sujud, duduk tu lain lah. Ni kita pergi ziarah lah. Sempena kita khatam kitab dia, kita pergi baca yasin, baca tahlil, berdoa di kubur dia. Mudah-mudahannya tuan pengarang kitab ni redha kita sebagai orang-orang yang belajar kitab dia. Habis kitab ni kita baca pula kitab dia yang lebih tinggi sikit, namanya Aqidatun Najin. Tu kitab tu tinggi lagi lah, tebal sikit. Ni nipis sekali ni, sebagai asah dia panggil. Dan hayyun tu zat, maknanya kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Dan alimun, yakni kaunuhu aliman. Kehendak gitu dah. Tu kaunuhu aliman. Dan qadirun, maknanya kaunuhu qadiran. Nak sifat ma'ani tu. Dan muridun, maknanya ialah kaunuhu muridan. Jadi bila sebut kata tiap-tiap benda lain daripada Tuhan, semua sekali, tak ada sepun boleh lepas dengan Tuhan. Semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Mesti dia bersifat dengan hidup, tentu tidak dia mati. Mesti dia bersifat dengan pengetahuan, tentu tidak dia bodoh. Mesti dia bersifat dengan berkuasa, tentu tidak dia lemah. Mesti dia bersifat dengan penentu, tentu tidak lawan baginya. Dan mesti keadaannya yang empunya sifat perhidup, tentu tidak keadaannya yang empunya sifat mati. Mesti keadaannya yang empunya sifat pengetahuan, tentu tidak keadaannya yang empunya sifat bodoh. Mesti keadaannya yang empunya sifat berkuasa, tentu tidak keadaannya yang empunya sifat lemah. Mesti tu keadaannya yang empunya sifat penentu, tentu tidak keadaannya Allah Ta'ala tu yang empunya lawan bagi sifat penentu. Lawan bagi sifat penentu tu banyak, sebab tu kita tak letak Baik. Tu.
dan wahdaniyah. Tengok masuk laginya pula bila sebut kata tiap-tiap benda lain semua berhajat pada Allah. Semua tak boleh lepas dengan dia. Semua sekali tak boleh lepas dengan Tuhan. Reti pula dia mesti bersangatan esa. Bersangatan satu, bersangatan sa dia. Wahdaniyah. Mesti dia sa. Kalau dia banyak, adalah kita tak berajak ke dia, kita berajak ke hak lain pula. Tu mesti dia kena sa, tak ada lala. Sa tak berbilang. Kalau dia 2 3, hak ni berajak ke hak tu, hak ni tak berajak ke hak tu, hak ni berajak ke hak ni. Hak ni berajak ke Tuhan B, hak ni berajak ke Tuhan A. Lepas tu Tuhan kau yang panggil aku tu. Bukan Tuhan tu. Dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab bila sebut kata Tuhan tu, semua benda lain tak boleh lepas dengan dia. Sedangkan hak berhajat kepada Tuhan B, lepas daripada Tuhan A. Hak berhajat ke Tuhan A, lepas daripada Tuhan B. Lepas Tuhan apa lagi tu, ada benda lain daripada dia tu lepas dengan dia. Tuhan mesti setiap benda lain tak boleh lepas dengan dia. Mesti dia kena se, tak ada lala. Tu lagu tu. Terhayat reti lagu tu. Tu. Kalau gitunya 4 sifat ma'ani. Mana 4 sifat ma'ani? Haya, ilmu, kudrat, iradat. 4 sifat ma'ani. Dan 4 sifat maknawiyah. Yalah, bila sebut 4 sifat ma'ani, 4 juga lah sifat maknawiyah. Kerana maknawiyah tu melazimi bagi ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. 4 juga sifat maknawiyah. Dan 1 sifat salbiyah. Mana? Wahdaniyah sa. Jadi wahdaniyah sa tu terheret erti dalam erti makna ketuhanan. Tiap-tiap yang kedua, maknanya tiap-tiap yang lain daripada Tuhan tu tak boleh lepas dengan Tuhan. Tu tengok Quran kecek rekah aja tu kata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tu kecek rekah aja dalam Quran. Hei nasia, ya ayyuhan nas, hei nasia. Khitab dan nasia, tapi makna dia ni bukan hanya manusia, semua. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua hei nasia tak boleh lepas dengan Tuhan. Bro, terheret reti orang panggil 4 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah, 1 sifat salbiyah. Bila sebut kata mung semua ni tak boleh lepas dengan dia, hei makhluk, mung semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Terheret reti selalu dalam hati makhluk, dalam hati kita ni lah. Kalau gitu Tuhan ni bersifat dengan hayat, ilmu, kudrat, iradat. Tentu tidak dia mati, dia jahil, dia lemah, dia tidak bersifat dengan sifat penentu. Mesti keadaannya yang empunya sifat-sifat tadi, tentu tidak empunya sifat-sifat lawannya. Mesti dia sa, tak ada lala. Terheret erti lagi tu dalam hati kita. Bila Tuhan kata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani, tak ada. Kita lepas dah. 26 aqaid terheret erti. Tu jadi ilmu ni ilmu ambil daripada Quran dah. Bukan bukan falsafah Yunani, bukan. Faham molek tu. Maka 4 sifat makni, 4 sifat maknawiyah, 1 sifat salbiyah jadi berapa? Maka jadi 9 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. 9 hak wajib bagi Allah kita i'tiqad dengan wujub, dengan mesti, dengan sungguh, dengan sengati. Dan yang mustahilnya itu 9 pula. Yang ni yang mustahil awal bagi yang wajib tu 9 lah juga. Tu tapi kita i'tiqad dengan istihalah. Macam tadi lah. Bila sebut kata tiap-tiap selain daripada Tuhan semua tak boleh lepas dengan Tuhan, maka terheret erti, automatik faham. Tu automatik i'tiqad dalam hati kitanya. Mesti dia hidup, tentu tidak dia mati. Masuk dua-dua lalu Masuk hak wajib atas jalan wujub, masuk hak mustahil atas jalan istihalah. Mesti dia bersifat dengan pengetahuan, tentu tidak dia bodoh. Tu mesti dia bersifat dengan apa lagi? Mesti dia bersifat dengan kudrat, dengan perkuasa, tentu tidak dia lemah. Masuk dua-dua selalu dah.
Masuk hak wajib atas jalan wujub, hak mustahil atas jalan istihalah. Nah. Tu. Habis. Mana lagi jadi bila tu 9 capur 9 iaitu mana iaitu mustahil itu lawan daripada yang wajib itu. Maka 9 capur 9 jadi berapa? Maka jadi 18. Tu 9 capur 9 jadi 18 dah. Tu jadi 18 lah. 9 capur 9 menjadi 18. 18. Baik. Kemudian dan diambil, yakni dan diambil faham. Diambil ni kalau kita dalam kitab Arab dia panggil wayu khazumin. Wayu khazumin. Tu wayu khazumin iftiqar. Wayu khazumin iftiqari kulli ma siwahu ilaihi. Gitu. Kalau kau Arab dia bunyi lagu itulah. Jadi wayu khazu makna diambil, tapi wayu khazu bermakna yufhamu. Makna diambil ni diambil faham. Dan diambil yakni dan diambil faham daripada berkehendak, daripada tak boleh lepas oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah Ta'ala itu 20. 20. Kita berhenti situ dulu tu. Minta tanda molek. Ini berhenti awal sikit sebab hamba kena pergi ke tanah wakaf pondok tu lah. Masih lagi dalam progres betul tanah. Betul tanah saja ni 50,000 dah. Pembinaan tu 9,434,952. Tak tahulah bila boleh siap, tak tahu. Harap-harapnya para hadirin, para musyahidin, para penonton, ibu-ibu muslimat, ayah-ayah yang menonton ni membantulah. Mudah-mudahannya pondok kita tu segera siap dan kita buat pengambilan juga untuk warga emas, mana pondok orang tua. Jadi hamba berhenti situ dulu dah. Pada pagi ni kita berhenti situ dulu. Dan diambil daripada berkehendak, mana dan diambil faham, direti faham juga, dipaham juga daripada kata tak berhajat kepadanya oleh tiap-tiap berhajat kepada, mana tak boleh lepas kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Itu kita berhenti situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.